Okay, ramai lagi yang tak ada ni. So, nanti korang minta diorang check lah. Sebab kita nak buat latihan ni. Korang punya, apa nama? Untuk prepare korang punya test 1. Okay, again saya nak bagi tahu test 1 ni tak cover sampai open or short circuit punya testing tu. Tapi for the sake of discussion, kita untuk hari ni saya masuklah sikit apa benda yang kita dah belajar tu, apa benda yang saya merepek last class tu, macam mana kita nak pakai. Tapi siap je soalan tu, hopefully kalau sempat saya nak try masuk, nak revise, nak buat revision balik lah yang chapter sebelum ni based on soalan final years yang lepas yang saya jumpa. In fact saya ada masukkan juga dekat korang punya apa nama ODL link summary ni. Sekejap saya buka. Saya share dulu. Okay, ODL link summary ni saya tambah, sebelum ni exercise hanya tutorial saja, which tak ada jawapan. Memang saya sengaja letak macam tu sebab saya pun tak ada jawapan dia. And baguslah untuk korang nampak macam mana soalan dia tanya. Tapi yang pastinya saya jumpa dekat dalam saya punya collection tu ada final 2019 sekali dengan jawapan kononnya. Tapi bila saya tengok sebenarnya it's more like a draft punya apa nama questions lah. So tak berapa, ada 1-2 soalan je yang okey, yang lain tu semua tu rasanya dia tak sempat habiskan, so dia tak pakai kot, tak tahulah. Tapi yang 2016 ni adalah dia punya apa answer scheme, tapi saya tak boleh nak bagi sebab itu dikira sebagai apa nama confidential. But if korang nak buat, nanti bagi tahulah, saya maybe saya usahakan lah dapat. Tapi yang untuk hari ni memang yang 2016 tu lah, which is this one. Kalau awak klik link tu adalah benda macam ni. So yang ini pun sebenarnya tak tepat sangat dia punya, tengok macam draft-draft soalan lagi. So saya tak sure boleh ke tak saya share, tapi yang pastinya soalan yang kena kita nak pakai tu memang dah fix. So macam boleh pakai lah. Bukan maksudnya boleh tak boleh tu bukan masalah daripada segi legal atau tak legal. Masalah answer scheme tu betul ke untuk yang soalan dia. So tapi yang pastinya question 3 yang kita nak bincang ni lepas ni kalau sempat is apa ni lah, answer scheme dia betul lah. Okay, so the first thing sebelum kita buat apa nama tu, sebelum kita proceed dengan proceed dengan saya tiba-tiba lost. Proceed dengan tutorial, kita tengok dulu macam mana contoh soalan single transformer. So kalau tengok kita dah discuss hari tu, saya just cakap okay, ni rumus dia, ni rumus dia, saya tak discuss pun benda ni, tak discuss benda ni. Tapi dia punya simple punya apa nama text yang awak boleh ambil is that rumus-rumus ni yang awak buat ni sebenarnya untuk awak nanti at the end of it awak boleh lukis benda ni. Ini simplified circuit. Yang ini, and then awak lukis ni pula. Which is actually bukan untuk apa, untuk dapatkan value R equivalent, S equivalent menggunakan data-data yang dah diberi tu. And then nak mencari RCL dengan XM or excitation impedance dia ni berdasarkan data-data open circuit yang dah diberi dalam table dia tu. Okay, itu je sebenarnya yang awak nak buat open circuit dengan short circuit ni. Awak sebenarnya nak cari value resistance dalam ni, yang excitation magnet ni, dan juga yang equivalent apa nama resistance impedance kat sini. So tengok, open circuit adalah untuk dapatkan RC dan XM, short circuit untuk mendapatkan R equivalent and X equivalent. So bila dah dapat dua tu, RC, XM dan R equivalent tu, awak boleh lah lukis circuit tu full. Kita cerita ni. So awak dah dapat value RC from open circuit, which is this one 160, tepek sini. XM dapat value J38 ni, tepek sini. Lepas tu from short circuit dapatkan value R equivalent, tepek sini. Dapat value I equivalent, tepek sini. Dah, itu sahaja jawapan
untuk yang dia bagi ni. So sebenarnya senang je. And then awak just pusing-pusing rumus-rumus ni untuk dapatkan value tu. So ni PF mula-mula dia apa-apa pun dia memang akan start dengan cos, cos theta sebab PF lah basically lah. So 400 watt dia masukkan POC kat atas, bagikan dengan VOC dengan IOC untuk dapatkan cos theta ni power factor. So nak dapatkan theta dia, arc cos kan lah. And then bila dah dapat YE tu, awak 1 over kan, then you should get your RC dan juga your XM. And then buat short circuit punya data ni pula. Again, cos theta juga. Sama je. Ni sebab tu saya kata transformer dulu kalau saya dapat saya gelak sebab senang. Tapi ada lagi lah lepas ni. Cuma yang untuk open circuit dengan short circuit ni je sebenarnya. Then dah dapat cos theta tu, buat lagi sekali untuk short circuit, buat lagi sekali Z. Tadi Y ni Z pula. Dapatkan RC, dapatkan S equivalent. And then lukis gambar ni. Macam ni, straight, titik. Untuk excitation magnet. Straight lagi. And then S equivalent berapa value dia, which is awak ambil dari sini. And then S equivalent ambil dari sini. Dah siap. Tapi kena make sure lah taruh VP. Kalau dia kata open circuit test, perform on the primary side of the transformer, then awak kena make sure taruh VP kat sini. AVS, sebab ingat voltage dengan current terbalik pada voltage, tapi kalau awak bawa secondary ke primary, awak kena kalikan dengan A, ratio winding. Kalau dia kata kat sini perform on the secondary side, actually yang 3 phase ni single transformer. Kalau yang 3 phase transformer tu ada kena bawa secondary semualah. Tapi untuk awal ni primary side je rasanya soalan ni tanya. So kalau dia kata secondary side, then yang VP ni jadi VP over A sebab primary bawa ke secondary. Ingat yang ni kalau awak tak tahu apa yang saya cakap tu, yang ni. Secondary side pergi ke primary side kali E kuasa 2. Ni kalau ni lah kalau R dengan R je lah. R dengan XM lah. Tapi kalau V, mana ada tak yang V ni? Dia tak cerita. Tapi ni lah V ni. Sorry saya ke depan ke belakang. Yang V yang ni kali A. Kalau daripada 2 bawa secondary pergi ke primary, kalikan dengan A saja. Kalau current, bahagikan dengan I. Ingat, current dia terbalik. Tapi kalau R dengan XM, kali dengan X2, bawa apa-apa pun dia kali lah. Secondary pergi ke primary, sepatutnya kali lah. And secondary, primary pergi ke secondary, kena bahagi. So, kalau kata awak bawa yang daripada primary tu, pergi ke secondary, which is this one, V1, bahagi A. Tengok balik notes ya. Tolong proses benda ni, sebab benda ni penting. Sebab even though awak dapat jawapan dia, katakan awak dapatlah yang tadi ni, RC dengan XM ni. Kalau ini salah, nampak sangat awak tak faham kat mana benda tu berlaku. So, awak tak faham macam mana daripada primary side of the transformer, awak nak tengok kat secondary side, awak tak tahu macam apa dia punya terbalik-terbalik dia tu, awak tak faham konsep dia. So, boleh ditolak markah. Even though sebenarnya markah awak dah boleh penuh dah kat sini, tapi bila draw ni, terpaksa saya tolak lah 1 ke 2 markah ke, which is kalau 6 markah rugilah, awak dapat 4 markah je kan. Sebab yang awak kira-kira ni, sebab sebenarnya senang je ni, yang awak kira-kira dekat, apa nama ni, rumus-rumus ni sebenarnya senang je. So, tak fair lah kalau saya bagi 2 semata-mata untuk awak jawab kira ni betul. So, padahal konsep tak faham. So, tak boleh lah. So, make sure faham macam mana daripada segi primary bawa ke secondary. Kalau primary, kalau voltage dengan current, kalau voltage daripada primary ke secondary kena bahagi. Kalau current kena darab sebab dia terbalik. Kalau secondary pergi ke primary, voltage kena kali, secondary kena bahagi. Apa saya ulang, saya kata balik. Terbalik, salah. Tapi macam itulah. Yang berbeza, RC, XM, R equivalent, JX, EQ, bila bawa ke secondary, itu kena kali atau bahagi A kuasa 2. Okay. Confirm balik. Saya ulang ni sebab saya lepas ni nak awak buat pula. Sebab yang ni dah cerita belakang tu, boleh tengok sendirilah macam mana nak solve kan. So tengok daripada primary macam ada tanda apa nama,
single quotation mark ni, maksudnya primary bawa ke secondary lah. Maksudnya circuit ni daripada secondary side. Ya, Arif? Tadi saya cakap. So maknanya sekarang ni kita tengah tengok kat secondary side. So primary pergi ke secondary, bahagi A, current kali A. Tapi dia punya R1, R2 apa semua tu, bahagi A, dia bahagi jugalah, tapi dia A kuasa 2 lah. X pun A kuasa 2. Secondary tak ada yang tengah-tengah ni tak ada tau, patutnya secondary. So memang ini adalah daripada primary dibawa ke secondary. Yang ini ada possibility daripada primary tak ada secondary je. Tapi yang ni memang confirm kena bawa daripada primary ke secondary. So RC bahagi dengan A squared. Kalau R kena bahagi dengan A squared. Kalau V dengan I kena bahagi atau kali dengan yang primary value lah. Dengan A je lah. Okay, saya highlight lagi sekali. Kalau ni pada primary side pula, nampak yang R2, X2, I2 semua ada single quotation mark ni. So bila bawa ke sini, yang R dengan X kena kali A kuasa 2. Tadi bahagi A kuasa 2 daripada primary pergi secondary. Ni daripada secondary pergi primary kena kali, and voltage kena kali. Tadi voltage kena bahagi. Secondary side pergi primary side kali. Secondary side pergi primary side. Oh ni secondary side. Okay, sorry. So inilah bahagi kuasa 2. Mula-mula tengok memang macam wow, overwhelming, but sebenarnya bila awak buat sekali exercise ni, sepatutnya dah boleh lekat lah benda ni. Tak susah mana. Okay, so saya go back balik tadi example tadi. So dia bagi 20 kVA, 8240, 60 Hz. So dia bagi benda ni, tapi kalau perasan satu apa pun tak pakai kat sini. Except kalau soalan tanya pasal omega ke, orang tanya pasal N ke, apa dia punya apa nama? Ratio, dia suruh cari ratio ke, then adalah. Tapi untuk purely open circuit test dengan short circuit test punya questions, awak hanya pakai yang dalam table ni je untuk dapatkan impedance and equivalent circuit. So ini dipanggil equivalent circuit, ini dipanggil equivalent impedance, ini dipanggil magnetic impedance tapi sometimes nanti got to do dengan magnetic core lah. Saya lupa apa nama dia jap. Excitation impedance. It can be excitation impedance, can be magnetic impedance. So nama tu boleh berubah-ubah, tapi typically excitation impedance lah. Saya tak kisah sangat pun nama dia sebenarnya. Waktu saya belajar dulu, saya just ingat yang tengah-tengah. So yang tengah-tengah tu bagi saya magnet. So kalau magnet tu dia ada pelik sikit lah kiraan dia, tapi tak pelik mana pun sebenarnya. Okay, so ni typically soalan yang dia boleh tanya pasal open circuit and short circuit of a single phase transformer, which is basically untuk awak dapatkan RC, XM, R equivalent, X equivalent. Okay, voltage regulation dengan phasor diagram ni sebenarnya panjang cerita dia, so saya tak nak sentuh hari ni sebab saya lebih nak awak buat exercise untuk preparekan awak test 1. Sebab next week apparently banyak sangat cuti, and awak punya kelas tutorial is hari Khamis, ada nuzul Quran, cuti. And test is, sorry saya patutnya share test tu punya tarikh, tapi it's Rabu malam. Betul ke? Sekejap saya double check. LIC baru bagi saya pagi tadi dia punya tarikh announcement, which is 9 malam hari 28 bulan 4, which is at Rabu lah, 9 malam. So tak sempat lah kalau awak nak tu kelas tutorial baru nak study. So terpaksa kita buat ini. And then next week, since satu lagi kelas tu dia punya kelas tutorial tak boleh nak buat, so apparently saya terpaksa juga curi masa yang hari Selasa punya kelas tu untuk buat lagi latih to be. So that sebab saya punya concern AC analysis tu je, yang transformer ni insyaAllah lah boleh korang, based on experience kita korang boleh ni insyaAllah. So saya tak risau sangat yang transformer ni. Yang sorry, mic tanggal pula. Yang AC analysis tu lah saya concern. Okay, so kita, yang ni saya dah brief. So ini memang kalau open circuit ni je, ini je step dia, cari dapatkan dia punya theta menggunakan PF cos theta. Rumus ni lah open circuit ni, PF cos theta, and then dapatkan dia punya sebab kita dah tahu theta,
Kita tak tahu YE, tapi kita tahu IOC dengan VOC. So settlekan ni, dapatkan YE. And then daripada YE tu kita boleh cari RC dengan menggunakan rumus YE sama dengan 1 over RC. Tolak je, pecahkan je lah 1 over RC ni. Macam ni, 1 over RC ni kita tahu value dia ni. So RC sama dengan 4. SM sama dengan ni saja. Untuk open circuit dan short circuit pun sama. Short circuit lagi mudah lah. Dah tahu theta tu, awak boleh gunakan Z and then terus boleh ambil terus. Dia punya value ni tukarkan polar ke rectangular ke ikut lah. Tapi yang pastinya of course kena tukar rectangular lah sebab nak dapatkan plus J berapa ni. So kita nak pecahkan between real value of R resistance dengan impedance value of yang inductance tu dalam imaginary. And unit betul-betul ohm, even though inductance tapi sebab kita taruh dalam JXM, so ohm. Kalau awak nak taruh L punya value, then you have to convert menggunakan ni lah yang hertz ni. Sebab kita tahu omega sama dengan JX sama dengan 2 pi L 2 omega L. 2 omega L, and kita tahu omega sama dengan 2 pi. So 4 pi L. So kita tahu 2 pi F. Then you can calculate your L lah daripada value yang awak dapat J tadi tu. Tapi selalunya habiskan kat JXM, you should be able to get your full marks lah. Okay. Alright. So kita tengok satu sampel 2016. Actually saya ada yang hard copy, tapi saya rasa better kita tackle 2016 ni dulu, and next class baru kita tengok yang 2014. So agak lama, but question dia still valid lah. Okay, dia kata kat sini, state and sketch 2 tests to determine the parameter of a transformer. So tengok nota. Inilah open circuit test, short circuit test. So dia punya test awak kena lukis sini. Open circuit, awak jangan lukis ini adalah equivalent circuit. Sorry, equivalent circuit ke nama dia? Apa soalan dia? Open circuit test, sketch the circuit. Equivalent circuit. Equivalent circuit. Yang bawah ni equivalent circuit yang dah ada terbuka ni, macam simplified ni, ada XM dengan ni equivalent circuit. Tapi yang soalan tu nak yang ni open circuit test, which is yang high voltage low voltage side dekat primary, and then AV letak kat mana, and then hubungan between magnetic punya impedance dengan series punya impedance, and then kena ada wounding untuk make sure pasal A tu, ratio dia punya ratio tu, and then open circuit dekat secondary side. Ni kena tunjuk semua ni lah basically. And then short circuit test dekat sebelah secondary ada short circuit, ni masih sama. Ini pun sama. Yang beza dia antara dua ni hanyalah satu ni open circuit kat sebelah secondary, satu lagi short circuit kat sebelah secondary. Lukis dua ni, then you dapat 6 markah. Okay, then soalan dia, a single phase 1000 VA S ni 230 convert to 115, so step down, 50 Hz frequency transformer has been tested to determine its equivalent circuit parameters. Results of both tests were given in the table Q3B. So ni lah. Draw the equivalent circuit of the transformer referring to high voltage side. Apa? Nanti awak nampak lah high voltage side, low voltage side. Ni sebab ni lah. Kalau tengok rumus tadi, kalau apa nama? Mana tadi? Short circuited primary winding low voltage, kalau secondary winding full rated voltage high voltage lah. So tapi apa-apa pun sebenarnya dia suruh awak lukis based on primary side lah. Kalau 3 phase ni selalunya dia minta yang primary side je, tak ada minta yang secondary side. But who knows, tiba-tiba dia kata draw the equivalent circuit referred to the secondary side, dia tak tahulah kan. Tapi memang
Kalau three phase logik lah, kalau single phase macam tipu je. Okay, saya nak awak try dulu yang draw the equivalent circuit ni before saya share dia punya jawapan. Korang kena buat dulu, baru saya yakin yang korang terima apa yang saya cakap dia. Takut saya bebel-bebel, korang tidur je. Buat nanti kan test one nanti kan tak keluar, tapi cover lah dulu. Sebab lepas ni kita nak buat yang revision yang sebelum ni punya pula. At least awak dah pegang yang open circuit ni, mudah lah awak nak masuk yang ni. Phasor diagram, voltage regulation. Voltage regulation ni senang je. Ni yang phasor diagram ni leceh sikit. And also transformation efficiency ni mudah je. Ni phasor diagram ni leceh sikit. So buat saya bagi dalam masa 15 minit and then saya akan minta seorang present, tengok dia punya finding, berapa value dia semua. Kalau betul, saya minta korang refer dia lah. Kalau tak, saya bagi jawapan. Okay, buat and then also untuk make sure yang korang buat semua ni betul, saya minta lepas kelas nanti saya akan bagi link, korang kena uploadkan korang punya tutorial tu dalam tu sebagai saya punya ni lah observation, betul tak awak buat. And jelah kalau perlu markah ke justification, naik markah ke, itulah saya akan gunakan as justification. Now it's 9 o'clock, so 15 minutes, 9:15 saya akan get back balik.
Macam mana? Semua tengah buat lagi ke ataupun dah siap? Ada yang dah siap? Tengah buat je. Then saya bagi masa lagi lah so that korang boleh buat lagi. So 9:30 lah kot saya get back. Ya? Yeah? Dia kata draw kan. So kena cari ke apa ni? Dia punya series impedance, power factor, kena cari juga macam mana sih? Ke Tak draw perlu. saja. Tak Tak perlu. boleh. Yang dapatkan yang X, GR dengan X tu and then draw je lah. Tak payah power factor semua. Tak payah. I mean, power factor tu you kena carilah sama ada dapatkan theta tu. Tapi yang draw tu, cara kerja semua kena buat. Tapi yang draw tu kena draw lah. Tapi tak perlulah awak buat A apa semua tu dah. Tak faham saya. Awak kena buat macam ni lah. Kena buat macam ni. Tunjuk jalan kerja semua. And then at the end, draw. So awak tak perlulah yang S tu apa, N tu apa, Hertz tu apa, tak payahlah. Ke awak tanya benda lain sebenarnya? Betul dah je. Okay. Banyak ke? Macam mana? Terima kasih banyak ke? Okay.
Macam mana? Okey dah ke? Belum, belum, belum. Alright, saya tunggu.
Kalau dah bagi tahu sebab ada lagi exercise lain kita nak buat. Lambat sangat ni kan tak sempat pula nak cover. Ada yang dah dapat boleh share? 3 minit je, 3 minit je. Alright. Siap. Siap ni. Ya. Dah siap dah. Hmm. Okay, bagi jawapan, yang lain buat juga ke? Jangan yang lain tak buat pula, menunggu je. Ini untuk korang juga nanti. Jawapan On the way sir. Panjang lagi. dalam WhatsApp ke dalam Tak apa, share je value sekejap, mana saya punya ni. Value X, RC, XM semua tu, share je value tu. oh, okey. Oh, type apa tak? Macam ni. Bagi je lah RC berapa value awak, RC, XM berapa? Okey. Mula kita buat REQP
sama dengan 0.2481 ohm. Lepas tu apa? REQP berapa? 0.2481. 2481. Okey. Alright. Lepas tu? XEQP sama dengan J 1.22. Okey, ohm. betul. Okey, betul. Lepas tu RC saya dapat 661.376 kilo ohm. Wah, boleh lah tu. Okey. Lepas tu XM J260.417 kilo ohm. Okey. Dia betul lah tu. Sebab dia kalau ada titik perpuluhan tu memang akan lari-lari sikit. Tapi in general saya terima jawapan tu. Okey, yang lain tu bolehlah kot refer dengan siapa tadi? Jawapan yang tadi tu. Arif tadi. Refer dengan dia. Tapi sebenarnya saya ajar tak habis tadi Ini just untuk kira, yang tadi tu just untuk awak kira dia punya value on each side. Tapi memang sengaja saya ajar tak habis so that korang pegang yang tu dulu. Okay, so yang lain yang lain dengar dulu yang tu awak sambung nantilah. Okay, first, ya. Ya, yang tadi RC tu kilo ohm ke ohm saja? RC dengan SM. Ohm. Oh, okey. Okay, satu lagi saya nak highlight. Okay, sebelum ni saya cakap, saya pun baru sedar ni, baru perasan. Okay, yang ni dia kata low voltage side, high voltage side. And saya keep on repeating yang open circuit and short circuit akan berlaku kat secondary. So semua tu kita kebanyakannya akan refer primary side lah kan. So kalau tengok soalan tadi pun, soalan tadi pun dia kata referred to high voltage side. So high voltage side is dekat primary. Nampak 230, 115. 115 ni secondary, ini adalah primary. Okay, dia kata, sekejap, saya nak kena confirm balik dengan ni. Kejap ya, R equivalent. Okay, yang RC dengan XM tu memang dah confirm lah dekat primary side. Sebab RC dengan XM secondary memang tak ada. Saya buka yang atas ni, sorry sekejap Ini. RC dengan XM ni memang confirm dah. Dia hanya ada dekat primary side. Which kalau awak tengok yang general punya circuit macam ni. Ni primary, ni secondary. Tapi R equivalent dengan JX equivalent boleh juga berlaku di secondary side macam ni. Ni R equivalent, J equivalent dekat secondary side ni. Sorry, ni primary, secondary side sini. Yang ini ya betul. Awak tak perlu transfer kalau betul dia nak high voltage side. Sorry angin. Saya tahu awak pening apa yang saya cakap ni. Okay, first and foremost, bear in mind RCXM memang hanya ada di primary side. Okay, so kalau soalan macam tadi dia minta refer to high voltage side. So maksudnya RC dengan SM ni awak tak perlu buat kali A kuasa 2 ke bahagi A kuasa 2, tak perlu sebab memang dia dah ada dekat primary side. Okay, tapi sebenarnya ada soalan dia boleh pusing balik. Dia kata instead of refer to high voltage side, dia suruh refer ke low voltage side. So kalau tengok soalan ni, low voltage side awak adalah dekat secondary 115 ni. So that means what you should do, kalau dia kata kat sini low voltage side, awak ambil yang RCXM tadi tu, bawa ke secondary side. Okay, ini kita cakap pasal RC dengan SM dulu baru RC dengan SM je. So yang ini memang dah direct to the point, tak payah buat testing apa-apa. Terus macam tadi si Arif cakap tadi, jawapan tu terus diterima. Terus dapat full mark lah untuk RC dan SM. Tapi untuk R equivalent dengan X equivalent, awak kena buat testing dulu. Okay. Awak kena buat testing dulu untuk short circuit ni. Sebab okay, so kita tengok nota yang ni sekejap ya. Mana chapter yang PDF ni, yang the original reference. Sebab yang saya share yang ni yang slide
apa ni yang dah dimodified kan, dah dimudahkan. Tapi original dia yang ni. Untuk awak tahu macam mana nak buat testing tu. Saya tak cerita yang ni, satu is because saya nak awak nampak dulu yang senang tu dulu. Lepas tu baru nampak yang ni. Ni apa circuit test ni. Kena guna ni. IC sama dengan IOC cos theta, IM sama dengan IOC sin theta. So rumus ni kena pakai untuk determine awak punya apa R equivalence tu dekat secondary, berlaku di secondary ke berlaku di primary. Yang macam ni dia tak bagi tahu, dia just pakai je rumus ni and then tengok mana kan. Ini dia tak ambil kisah pasal primary atau secondary, dia assume semua berlaku di secondary, R equivalent, RC semua berlaku di secondary, so boleh dia terus pakai ni. Tapi sebenarnya awak kena buat testing dulu. Okay, yang ni saya share ya, sebab saya malah nak tulis. So yang tadi jawapan Arif tadi saya cakap je, saya terima ni, tapi sebenarnya ada kena buat A kuasa 2 kali A kuasa 2 sebab bila dia buat testing, mana soalan? Ni. Bila short circuit, dia test ISC, which is this one, ISC 9 amp. So dia test lah I primary yang dekat, mana gambar dia? Ni I primary, ni I secondary. So dia nak test IP ni, dia dapatkan apparent tu bahagikan dengan VP, which is dapat 4.38, and dia tengok IS sama dengan ISC. That means mana? Saya pun pening ni. Ni ISC ni 9 amp, IP dia 4.348, which is jauh gila, which is maknanya yang dia buat short circuit test ni dia buat dekat dekat secondary. So that means your secondary pula. Dia buat short circuit ni dekat primary, so dia punya bacaan short circuit ni sebenarnya berlaku di secondary. So that's why ISC almost same as I secondary. IS berlaku sama dengan ISC, therefore R equivalent, JS equivalent sama dekat secondary side. Apa benda masuk statement ayat ni? Tengok balik nota ni. Kalau macam ni, short circuit berlaku di secondary, so awak punya S equivalent dengan R equivalent berlaku di primary, so awak tak perlu nak transfer dah awak punya, terbalik. Bila short circuit berlaku di secondary, R equivalent dengan S equivalent pun berlaku di secondary, sebab nampak circuit dia cantik je, ni short circuit kat sini. So kalau dia buat short circuit di primary, awak punya R equivalent dengan S equivalent berada di secondary. Macam mana saya nak simplifykan ayat ini. Okay, yang ini maybe example ni saya tak boleh nak simplifykan cara tadi tu dah okey dah, tapi awak tengok ni lah, senang cerita. Kalau awak test awak punya IP dengan IS, okay, ini dia pakai SV dengan SV. Satu lagi cara, awak boleh pakai yang PDF tadi tu, which is ni, IC, which core core tu, apa nama? Ini kalau nak test R equivalent tu berada di mana lah sekarang ni. Okay, back balik. Sekarang ni, awak ingat tak cerita saya yang pasal kita test dekat rumah, dekat pencawang TNB, and then at the same time kita juga boleh test dekat rumah customer ataupun kilang klien tu. For the same case, katakan sekarang ni awak berada di rumah klien, awak buat short circuit dekat rumah, dekat board daripada pencawang. So awak punya reading RC, XM, R equivalent, X equivalent semua berada di rumah ataupun di pencawang, di kilang klien. So that means awak buat short circuit tu dekat, awak tak adalah maksudnya awak short circuit kan TNB punya pencawang tu, tak, adalah dia punya board dia tu kat transformer dia tu. So awak short circuit kan kat belah primary. So semua reading awak tu sebenarnya sekarang berada di bahagian kilang klien awak. Tapi bila awak balik ke office, awak nak kena kira tu, awak kena kira daripada belah pihak pencawang TNB pula. So awak kena ambil bacaan-bacaan tadi tu, convertkan kepada yang bahagian pencawang punya bacaan pula. So kena kalikan, kena buat yang kali-kali itulah, yang
Kalau V kali daripada secondary pergi ke primary, sebab daripada pencawang, daripada kilang pergi ke pencawang, so awak kena yang apa ni, secondary ke primary, which ni secondary ke primary, so kena kali A kalau voltage, kalau current kena bagi A, kalau R dengan X kena kali A kuasa 2. So sebab tu dalam rumus ni, dia bila dia test yang RC dengan XM ni, dia test juga sebenarnya ni, dia test IOC, dia guna yang apa rumus yang ni, IC sama dengan IOC cos theta ni, and dia test mana? Tadi saya nampak, dia tak nampak lah. IOC sin theta. Mana cos theta tadi? Tak apalah, ni IOC, saya rasa dia typo ni. IOC sin theta dia test sama dengan 0.884A, which is kalau tengok soalan 0.884A, which is IOC dia berada di, sama dengan IOC, maknanya ini berada di primary lah ni. Open circuit test berada di primary. Sekejap ya, okay, ada lagi maklumat. Okay, dia berada di sini, IOC di primary. Okay. Rumus ni nak proof IOC sin theta ni, nak proof yang IM, okay, IM ni kita assume mula-mula berada di primary. Untuk buktikan betul dia berada di primary, kita guna sin theta ni, IOC sin theta. So IOC dia kata 0.95, sin theta 68.52. So bila kita kira dapat 0.884. Ini tak mention lah sini. Patutnya ada satu IOC cos theta tadi, rasa nampak tadi. Tak apalah. So bila dia buat testing, nanti kita tengok lagi contoh lah. Bila dia buat testing ni, dia tengok IC dengan IM memang berlaku di primary. So dia tak payah buat conversion lah. Memang dia terus ambil RC, XM as jawapan. Tapi bila dia buat testing untuk sebab awak assume lah yang pergi kat kilang klien tu technician awak engineer lah for example. So untuk awak tak tahu dia test kat belah mana, dia just bagi data dekat awak. So data tu, inilah cara dia untuk tahu dia test dekat belah pencawang ke ataupun dia test dekat belah klien. So ni cara nak guna. Dan cara nak guna, dia guna ISC, guna rumus yang dalam nota ni. Untuk short circuit test ni, dia guna ni. Mana rumus ni? V over tadi tu. Sekejap ya, sebab saya pun tak refer yang nota besar ni sebab saya takut. Ni, IP S rated bagi VP, IS S rated bagi VS. So, bila kita buat IP VP, IP S rated bagi VP 230, kita yang kenapalah saya asyik buka yang ni. Ni 230 ni VP, VS ni soalan lain ke ni? Ni satu lagi buat pening. Ni bukan ni 115 ni is 115 ni 115 ni is the VS So ni bukan ni, saya rasa ni daripada soalan lain ni. Dia salah letak ke apa ni, VP. Saya rasa dia salah ni. Patutnya kena ni 115. So ini kita jangan tengok jawapan ni lah. Tapi yang jawapan yang si Arif share tadi tu betul. Yang untuk A ni, untuk R dengan X ni. Cuma yang A ni, yang apa nama? Testing ni kena lain sikit lah. So ini bukan 480. Ni 115. Again, saya sendiri pun kelang kabut tengok dia orang punya ni main share sebab dia orang main just draft tu based on dia orang punya data apa yang ada je. And then dia orang lupa nak tukar ni. So yang VP dengan VS ni based on ni 230 dengan 115 ni. So yang 230 dia dapat 4.348. 115 ini ni something wrong lah ni. So bila tak cari kita tekan jap. Mana kalkulator? Seribu bahagi 115. 8.69 sama je. So dia typo lah ni 480 ni. So bila dia buat testing ni, dia tengok
IS ni, ingat yang dia buat testing ni tak sama, dia tak ada related dengan ISC ni tau. Actually related, tapi rumus ni untuk determine which one ISC yang dia pakai. So kalau tengok sini, ISC yang dia pakai adalah hampir dengan IS. So that mean dia buat short circuit punya analysis ni dekat secondary, maknanya dekat client punya rumah ni. So that means semua bacaan R equivalent dengan J X equivalent sebenarnya daripada rumah klien, bukan daripada pencawang TNB. So that means bila awak buat analisis ni, yang awak dapat ZEQ ni berada di rumah klien ataupun secondary site. Kalau tengok circuit itu, which one? S equivalent ni berada di secondary site. So nampak VP dia bagi A, dia punya VS tak payah convert, and A current dia daripada primary kena kali dengan A. So that means ini berada di secondary side. So untuk awak buat high voltage analysis, nak bawa ke primary, nak refer ke high voltage side which is dekat primary, awak kena bawa semua ni pergi ke primary side. So that means R equivalent dengan JS equivalent awak kena kali A kuasa 2. Which one? Ni. Kali dengan A kuasa 2. So sebab tu nampak kali A kuasa 2, kali A kuasa 2. So sebenarnya jawapan Arif tadi tu kurang 1 markah lah kalau ikut soalan ni lah. Tapi untuk permulaan ni kita bagi je lah full mark sebab saya tak cerita habis tadi tu. Sebab saya nak at least korang nampak yang cara nak guna rumus tu dulu. Baru kita cerita yang second one ni. Yang buat yang ni pun dah lambat. Bayangkan kalau nak cerita yang ni kan. So ni cerita yang hari tu tak habis Maksudnya ada sebabnya. Ni ada sebabnya dia bagi ni 1000 VA 230 dan juga 50Hz ni. Kalau 50Hz ni taklah, tapi yang soalan 50Hz ni untuk soalan benda lain lah sebenarnya. Tapi yang ini ada sebab dia, which untuk awak determine high voltage side atau low voltage side testing tu, reading tu berlaku. Kalau macam XM dengan apa nama ni, RC dengan XM ni awak kira ni, and bila awak test IC dengan IM ni tu rupa-rupanya berada di yang apa nama, IOC ni berada di, ni tak betul ni, berada di secondary side. That means awak kena convert RC dengan SM ni pergi ke primary side untuk awak jawab high voltage side. Sebab apa? High voltage side berada di primary. Kalau yang terbaliknya pula, kalau dia kata draw the equivalent circuit of the transformer referring to low voltage side, and awak test dekat sini dia punya IC dengan IM ni memang berada sama dengan secondary side. So awak boleh pakai je lah terus RC dengan SM ni. Kalau awak kira ni memang sama dengan secondary side lah. Yang ni pun awak kira pun memang dekat secondary side, dekat low voltage side, dan pakai terus lah. Tapi kalau awak test IP dengan IS ni menggunakan rumus SV ni and cos theta sin theta ni, which is this one, gunakan rumus ni dengan rumus ni. Kalau awak test ni IC dengan IM ni berada di secondary, and memang soalan nak awak buat equivalent circuit berada di secondary, dan pakai je lah terus. Sama lah macam ni. Kalau awak buat test ni and memang IP dengan IS tu sama dengan short circuit, that means dia berada secondary, then that means awak boleh teruslah pakai RC dengan RM tu. Sebab soalan nak low voltage side kan, so memang pakai je lah. Tapi kalau awak test IP yang sama dengan IOC ataupun IC ni sama dengan IC ni sama dengan IOC, apa saya cakap ni Yep. Kalau IP awak untuk short circuit awak test sama dengan ISC, that means awak punya reading R equivalent dan X equivalent sekarang ni berada di primary. So kalau soalan minta refer to high voltage side, and given that primary is your high voltage side, memang step down, so tak perlu tukar lah. Tapi kalau awak tengok dia punya IOC ni sama dengan IS, ni IS,
Ya Allah, suka sangat saya salah scroll. Ni. Mana IS, mana circuit IS. Mana gambar IS itu. Ni. Kalau awak test awak punya apa tadi? Macam ni lah. Adam. Mana tadi? Ni. Kalau awak tengok awak punya IS ni sama dengan ISC 9M ni, sama awak test dia memang sama dengan IS atau lebih kurang sama. Then awak punya X apa nama? R equivalent S equivalent sebenarnya awak sedang baca daripada sini. So awak kena bawa kalau kata dia nak low voltage tadi, okey maintain lah. Okay, back to yang saya ulang balik yang pasal primary tu. Kalau awak test IP yang sebenarnya sama dengan ISC, that means awak punya R equivalent ni sebenarnya berada di primary. So kalau awak punya soalan minta low voltage side, awak kena bawa yang R equivalent dengan X equivalent ni bahagi dengan A kuasa 2 untuk awak validkan, untuk jawab low voltage side. Okay, ini kalau R equivalent dengan S equivalent. Kalau open circuit test and awak test awak punya IC dengan IM ni sama dengan IOC, bila awak buat test tu sama dengan IOC, that means awak sedang buat awak punya IC dengan IM ni, IC dengan IM ni awak tengah refer di primary sebab IOC kan sama dengan IOC. So IOC that means awak dekat primary, so awak kena bawa dia ke low voltage side. Kalau dia nak low voltage side lah, maknanya kena bahagi A kuasa 2. Boleh faham ke? Boleh saya slow-slow. Slow-slow sebab memang pening sikit yang ni, sebab tu saya keluarkan sebelum ni so that korang settlekan yang awal-awal tu dulu untuk dapatkan IRC dengan IC. Tapi insyaAllah korang buat lagi latihan, boleh nampak ni. Okay, pukul 10 kita punya kelas 10.30 habis. So saya nak share satu lagi sebenarnya, tapi rasa tak done ni. So saya buka satu lagi. Ini saya tutup dulu. Ini yang ni saya tak boleh share bulat-bulat, tapi nanti saya tengoklah saya adjust macam mana. Nanti saya share dalam group WhatsApp ke. Ini saya hold dulu. Okay, and then buka yang mana? Oh, saya terpadam ODL tadi. Kejap. Mana ODL tadi? Okay, tapi bear in mind yang awak tengah pening-pening sekarang ni, test 1 insyaAllah tak masuk sebab LIC pun risau kita tak sempat cover yang tu. Saya rasa dia pun tak sempat cover yang AC analysis tu. Sekejap ya, okay ni. So kita tengok yang the other one which is 2019. Okay, yang ni pun, yang ni saya memang tak boleh, bukan saya tak nak share, memang tak boleh nak share sebab dia punya answer skill. Tengok ini pun draft-draft je ni. So memang bersepah-sepah dia punya answer, tapi untuk for this discussion, insyaAllah jawapan boleh lah. So kalau tengok yang ni, demonstrate open circuit test of single transformer using suitable 8 diagram. So kalau kita nak mudah, tengok nota ni, ni lah ni. And then lukis gambar ni, siap 3 markah. Okay. So basically kalau tanya pasal teori, tanya yang dua benda ni je. And dia suruh awak lukis gambar open circuit punya testing macam mana, short circuit punya testing macam mana. Open circuit berlaku di bacaan semua berada di current semua kebanyakannya berada di IP sebab ni dah open kan. So bila open sini kosong lah VS ni. So tak ada current, tak ada resistance sepatutnya lah. Tapi boleh je dia buat ke sebelah sini. And then bila short circuit, IP ada, IS ada. Kalau open circuit, IS tak ada sebab open kan.
dia tak boleh mengalir. So air tu patah balik je lah. So patah balik tak ada apa, tak ada benda yang dia boleh aruskan. So bila dia patah balik tu maksudnya sungai tu tak jadilah. Mana awak tengok dalam dunia sungai patah balik kan. Semua mengalir satu arah. So bila open circuit, sungai tak jadi ni. Okay, and then dia kata kat sini single phase 4 kVA 200-400. Ni dah ada buat lain lah. Nampak? Yang ni ke? Betul lah. Dia punya high voltage side dekat secondary. Dia punya low voltage dekat primary. Ni primary, ni secondary. Primary lagi rendah daripada secondary. So high voltage berada di secondary. Betul ke soalan ni? Kenapa macam lain dengan saya tengok dalam ni? Sekejap ya. Dia buat pening, saya pun jadi pening. Soalan lain. Ya betul, soalan lain. Okay. Tapi baguslah, this is a good example sebab 200-400. So high voltage dia berada di secondary. And then yang lain-lain ni tak apa. Short circuit, open circuit. Test is carried out in the primary side of the transformer. So primary side, dia tak bagi tahu high voltage, dia tak bagi tahu low voltage. Tapi yang dia bagi tahu berada di primary side, which is low voltage lah. Calculate equivalent circuit referring to the low voltage side of the transformer. Maksudnya dia suruh awak refer ke primary. So bila buat primary, yang ini saya dia tak ada punya ni. Sekejap ya, saya tengok. Yang ni saya bukan tak nak share, memang tak boleh share pun sebab dia punya answer tu bersepah-sepah. So saya nak kena check dulu betul tak. Dia punya jawapan tu is the, saya terus share, saya terus bagi ni sebab takut tak sempat. Sekejap ya. I doubt yang ini adalah dia punya skema. Sebab, betul. Okay. Question 4. Okay, ni saya boleh dah terus saya share. Nampak? Dan ini gambar yang sama. Open circuit, determine value magnetic reactance. So dia bagi itu je. Core resistance, magnetizing reactance. And then gambar tu dapat 2 markah. Tapi saya rasa since korang ni semua ODL, ikut je lah ni. Apa power factor, apa semua ni. Tak salah pun type. To be safe ya. Sebab saya tak tahu LIC ni, biasalah orang perempuan dia critical sikit. So takut dia punya skema jawapan dia tu pun critical. So takut hilang markah. Bukanlah saya, maksudnya saya tak bagi awak nanti, tapi just in case lah. Kalau ada audit ke apa. Okay, so tengok dia kata refer to low voltage side, refer to primary. Ni nak tahu A sebab nanti kita nak pindah-pindahkan. So dia kira A tu berapa menggunakan N apa ni lah, 200 bagi 400 ni. Okay, so tengok dah soalan lain dah. Ni saya malas ni. Dia bagi jawapan lain, soalan lain. Ni dah ikut induction motor dah. Awak padahal baru buat transformer. So saya tak boleh nak share lah yang ni. Bukan saya tak nak share, tak boleh nak share. Sebab ni dah soalan lain, jawapan lain. Okay, so try buat. Nanti check dengan saya. Sebab bear in mind awak punya rumus, awak kena refer testing apa nama ni. Mana tadi ni? Ni kita buat sama-sama lah Tengok pemahaman. Mana? Ya Allah. Yang tadi rumus tadi tu. Mana ni? Hai. Ya, yang saya duk refer tadi mana tadi tu? Ini kau yang ni kan. Ini yang ni. Yang I cos sin theta, IC sama dengan cos theta, IS sama dengan sin theta. Ni ya Allah susah betul lah. Dia ni letak bersepah-sepah nota. Saya tak boleh cakap apa bukan subjek saya. Saya ikut je dia orang punya ni.
So korang kena buat testing IC dengan IOC cos theta ni sama tak, dapat tak IC ni sama dengan IOC. Kalau sama maksudnya dia berada di primary. Kalau tak sama maksudnya NIM ni IM dengan IC ni tak sama maksudnya dia berada di secondary. Okay, and then buat test. Okay, awak tak perlu kira sampai R equivalent dengan S equivalent. Kita just nak tahu yang bacaan ni apa kita punya R equivalent ataupun RC tu nanti akan berada di secondary atau primary. Tu je. Okay, cuba try tengok buat test guna rumus ni. IC IM ni dengan IP dengan IS ni. Tengok kat mana benda ni berlaku. Ya bacaan awak apa, awak punya R equivalent dengan RC XM tu nanti berada di secondary ke primary. Itu je saya nak tengok. Saya bukan nak tengok jawapan ni, saya nak tengok whether korang boleh determine tak gunakan rumus ni dia berada di belah mana. Yang nota ni ada dekat dalam awak punya ODL link which is yang ni yang PDF ni transformer PDF So actually yang ini saya tak pakai sebab dia termasuk sekali dengan 3 phase. Sebab tu saya asingkan. And then lagi pun bersepah-sepah. Saya tengok sendiri pun dah pening. Ini kan pula awak. Phase diagram kat atas, kat bawah. So just nak awak fokus yang 4.5.1 ni. Open circuit test dengan short circuit test. Dia ada tambahan rumus. So yang rumus ni yang awak akan gunakan yang VP-VM ni pun awak boleh gunakan untuk determine whether dia berada di primary side or secondary side. Sorry. Tadi sebenarnya bukan tengok kat ICIM saja. Kena tengok dekat VP sama tak dengan VM, VS sama tak dengan VM. Cara dia. So try buat dulu. Tengok makin pening ke ataupun apa nanti kita buat sama-sama. Kita tengok sama tak jawapan kita. So 10-10. So saya expect around 10-20. Boleh lah kot. Cok. Saya rasa awak akan confuse yang XC dengan SM ni macam mana nak determine dia primary ke secondary. Tengok ni. VP sama tak dengan OC, VOC? Kalau sama, maknanya RC dengan XM primary side. Tadi saya salah cakap. Saya kata IC, IOC, cos theta sama tak IC dengan IOC dia jadi primary ke secondary? Bukan Saya pening tadi. VP sama tak dengan VOC? Kalau sama, maknanya dia berada primary side. Kalau VS yang sama dengan VOC, then all the RC, XM semua tu akan berada di secondary side. So kita tengok sini, 200, 400. V primary, primary side 200 volt, secondary side 400 volt. Tengok open circuit, VOC 200 volt. Maknanya berlaku di primary. So any kind of RCXM yang awak calculate sebenarnya akan berada di primary. Okay, now tengok. Yang ni maknanya saya dah buka pekung di dada saya dah yang bahagian open circuit. So dah tahu dah. Maknanya RC dengan SM memang berada di primary side. So kalau disuruh low voltage side refer, then tak perlu perubahan lah, tak perlu kali, tak perlu bahagi. Stay je kat primary side. Sekarang ni kita tak tahu R equivalent dengan X equivalent berada di mana. So yang ni awak decide. Awak bagi tahu saya kat mana. So saya bagi 10 minit untuk awak decide.
Boleh ke? Saya kata 10 minit tapi macam patutnya sekejap je boleh dapat ni. Tahu ke kat mana berlakunya testing apa nama? R equivalent dan S equivalent tu akan berada di secondary ke primary? Ke pening dengan saya explain tadi? Tapi sama dia Sorry tak dengar? silap. Ha. So, ada yang tahu ke kat mana R equivalent dengan S equivalent yang kita akan kira lepas ni? Berada di secondary ke primary ke? Tak ada yang tahu. nampak ke? Tak nampak? Okey. Saya tunjuk Okey. Soalan saya minta semua orang buka dekat ni sebab saya tak boleh nak simultaneously tulis ni and then buka soalan. Tapi harapnya semua nampak lah. Saya tulis dulu rumus yang daripada nota tu. Dia kata IP sama dengan S rated ataupun S yang dibagi tu bahagi dengan VP, and satu lagi IS sama dengan S rated bahagi PS. Okey, dia bagi soalan bagi S rated ataupun S lah, sama je lah, sama dengan 4 kilovolt 4 kVA and apa nama N1 disebabkan N2 N1 V1 V2 sorry V1 nisbah V2 sama dengan 200 400. Okay, yang lain-lain tak payahlah. Sir. Ya. Boleh tak tunjukkan dalam Jamboard ke Dalam apa? pengiraan tu tunjuk dalam Jamboard. Jamboard. Saya tak biasa. Boleh ke Jamboard sini? Saya tak ada option Jamboard lah sini. Kat sini boleh ke? Sebab kalau pakai komputer ni saya nak nulis pakai ni tak. Okey, tak apa, saya try je lah. Sebab dah request kan. Okey, ni saya tutup dulu, stop presenting. Okey, tapi isunya awak nampak ke saya punya ni? Skrin saya. Alright, so kalau saya buka gym apa, nampak tak? Okey, baru saya tahu. Bagus juga awak minta ni. Saya pun tak tahu boleh buat macam ni. Okey, so yang ni atas ni tak perlu lah. Tengok ini. Okey, tapi itulah bila tulis pakai mouse ni, dah lah tulisan pakai tangan, pakai pen pun tak cantik. Ini lagi dah tak cantik. Oops. Tekan. So, ada halus sikit tak? Tak ada. Biarlah. Okay. Ni saya besarkan sampai sini. Okay. So, dia kata kat sini 4 kVA 200. And rumus kita tahu IP. Tu dia. IP, cantik. 4K bahagi 200 VP. And then IS sama dengan 4K. Ini saya kena explore lagi kot Jamboard ni nanti lepas ni. Pakai mouse ni hopefully awak nampak lah. Tengok sama dengan. So kalau kita tekan calculator, saya pakai calculator biasa je. Okay. Tak boleh.
4000 bahagi 200. Depan dia 20. Kita taruh 20. 20 M. Kat sini 4000 bahagi 400. 10 amp. Oi. M. Okay, so tengok. Short circuit. IP ke IS yang sama dengan ISC? IS lah. So that means awak punya circuit yang awak tengah baca sekarang ni, tu dia melukis pula. Short circuit berada di VS kosong lah, tapi ni IS awak kat sini. Secondary. So awak punya R equivalence kat sini, nanti yang awak akan kira lepas ni dengan X equivalence. Ya Allah. So that means sebab awak punya IS berada di high voltage side 400, and soalan nak awak tengok dekat low voltage side, awak kena bawa dua ni, kena bawa ke low voltage side. Sebab sekarang ni high voltage side. Sebab apa ni high voltage side? Ni nampak ni 400 volt ni. So S equivalent dengan R equivalent ni awak kena kalikan dengan kali ke? Mana yang tadi ke rumus tu? Biasalah dah lepas final semua hilang ni. Secondary side pergi ke primary side, awak kena kalikan dengan A kuasa 2. Untuk yang R kalau yang voltage dengan current tu just voltage is kali, kalau current is bahagi. So tengok ni ni. Maknanya awak kena buat macam ni. Yang R A kuasa 2 kan, yang X A kuasa 2 kan, yang I S awak kena bahagi A. V sebab kosong tak payah ambil tahu lah. Okay, so awak punya jawapan tadi mana Jamboard? So ni kena bila awak buat calculation mana contoh tadi tu? Ada tak? Answer scheme. This one ke? Ya, no, ini yang salah ni. Mana? Ya Allah, saya nak ingat balik mana yang saya buka tadi pun tak tahu dah. Not this one. But basically yang awak kira tadi tu, yang macam tadi tu, yang ada apa nama tadi, R equivalent dengan S equivalent tu, awak kena kali A kuasa 2 kan, baru itu jawapan final awak. Sebab awak sekarang ni, yang awak bakal kira lepas ni, sebab katakan awak dah stage kan short circuit ni, yang awak bakal kira ni hanya berada di HV. Soalan nak low voltage side. So awak kena bawa semua ni pergi ke low voltage side, kalikan dengan A kuasa 2, then awak boleh draw yang equivalent circuit yang macam ni. Yang macam ni rupa dia ni. So R1 X1 tak adalah sebab awak buat short circuit, so either one tu hilang lah, tapi R equivalence tu sebenarnya dah campur dua ni dah. So awak buat macam ni, lukis, and then awak taruh R2 dengan S2 kat sebelah sini, RC dengan SM yang awak dah kira dekat open circuit tadi kat sini. Then baru awak punya bacaan tu betul. Kalau tak, awak hilang markah dekat maybe 1-2 markah lah, sebab awak tak bawa dia ke low voltage side. So equivalent circuit awak, which is going to be like this. Tak ada. Sorry, yang ni ada di sini. So kalau tadi tu, kalau macam yang kita buat dalam example ni, dia just bagi direct dia. Pam. Okey, dapat. Tapi sebenarnya ada cerita dia. 8,240. Soalan cakap refer to primary side. Primary side yang high voltage side lah. So bila kalau buat testing ni 20 bagi 240, kalau kita tengok 20,000 tu 23 bahagi 240.
So IS dia sama 83. So kalau tengok tak sama. Test yang primary pula 23 bahagi 4000. IP dia 2.5. So short circuit test 2.5. So dia ni dah sebenarnya dia skip yang saya cakap tadi tu yang kena transfer ke apa ke, sebab dia ni memang dah berada di primary side dah pun. Memang on primary dah pun lah. So ini just nak cerita yang pasal dapatkan impedance tu je. Tapi cerita sebenar dia memang dia bagi soalan ni based on primary side. So sebab tu dia tunjuk direct, dia terus kira impedance, dapat jawapan, terus boleh masukkan. Tak payah convert A kuasa 2 kali A apa semua, tak payah. Sebab semua ni dah berada dibuat di pencawang TNB tu itself. Ini pun di pencawang TNB, ini pun di pencawang TNB. Sebab kita dah tunjuk kalau kita buat IP dengan IS test, memang dia pakai ISC dia adalah DIP. And bila dia buat VP dengan VS test tu, which is this one, VP dengan VS test ni 8000 dengan 240. Tengok VOC dia sama dengan 8000. So that means dia memang buat kat primary. So awak punya RC, awak punya XM, awak punya R equivalent dan awak punya X equivalent semua berada di primary. So sebab tu dia plug in, dia terus pop. And bila dia buat equivalent circuit, tak ada conversion pun dengan A atau A kuasa 2 ke apa, tak ada. Terus masuk terus. Whereby yang soalan ni dia ada yang bila kita test, tengok ISC dia ni berada di secondary. So that means bila awak calculate ZSE ni, semua ni sebenarnya berlaku di secondary. So untuk awak buat equivalent circuit, awak kena bawa yang ZSE awak kira ni, kalikan dengan A kuasa 2, baru awak boleh lukis macam ni. So baru value tu betul. Kalau tak, awak hilang markah, 2 markah at least. Sebab awak tak bawa ke sebelah sini. Ni actually example ni is a bad example jugalah, sebab dia bagi yang simple sangat. Semua boleh faham ke saya cakap ni? Saya harap sangat semua boleh faham. Boleh sir, insyaAllah. Boleh Okay, saya ingatkan hari ni nak buatlah revision yang apa ni? Soalan ni. Ni dengan ni. Which saya rasa korang memang akan ada isu, tapi memandangkan dah 10.30 dah. So ni saya discuss nantilah time revision 2 jam hari Selasa tu. Kita buat yang ni. Sebab yang ni tak masuk test 1 pun. Cuma final dengan test 2 memang ada lah. Tak boleh nak lari dah. So cerita awal-awal lah. Sebab lepas ni ada induction motor lah apalah. So kalau ini tak pegang, mencirit juga lah nanti kan kita nak masuk lepas-lepas ni. Banyak benda tak. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya sebelum kita wrap up kelas tutorial ni. Kalau tak ada, kita boleh tangguhkan kita punya lecture ni lah. Boleh? Boleh sir. Okay, saya dengar suara Arif je. So macam Arif yang segar. Okay, terima kasih semua orang. Thank you for your time. Hopefully hopefully semua orang dapatlah sedikit ilmu ke